Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini saya akan menerangkan berkaitan dengan kedaulatan Malaysia, cabaran punca dan penyelesaian bagi tema integrasi dan perpaduan. Ini merupakan tema karangan bagi pengajian am semester 1. Integrasi dan perpaduan merupakan salah satu tema yang kerap ditanya dalam soalan STPM. Jadi, untuk video kali ini kita akan ada dua sesi, iaitu sesi penerangan dan sesi soalan STPM. Part yang pertama merupakan sesi penerangan. Faktor yang menghalang pemupukan perpaduan dan integrasi nasional. Faktor yang pertama ialah faktor sosial. Antara halangan yang berlaku dalam faktor sosial ialah tahap kefahaman yang rendah tentang cara hidup dan masalah hidup kaum lain. Ini bermaksud orang Melayu dia tidak faham cara hidup orang Cina dan sebaliknya. Halangan yang kedua ialah kewujudan sekolah jenis kebangsaan yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing dan menempatkan pelajar dari kaum masing-masing di sekolah tersebut. Misalnya, sekolah jenis kebangsaan Tamil untuk orang India sahaja dan menggunakan bahasa Tamil. Majoriti pelajar yang bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Tamil ini terdiri daripada kaumnya sendiri. Begitu juga dengan sekolah jenis kebangsaan atau sekolah kebangsaan untuk orang Melayu. Kebanyakannya ialah orang Melayu sahaja. Sekolah jenis kebangsaan Cina menggunakan bahasa Cina dalam pertuturan mereka. Sama juga dengan sekolah jenis kebangsaan Tamil menggunakan bahasa Tamil dalam pertuturan mereka. Halangan yang ketiga ialah kebanyakan masyarakat lebih cenderung untuk tinggal di satu kawasan yang terdiri daripada penduduk yang sama kaum sahaja. Contoh, kawasan perumahan A merupakan kawasan yang ramai orang Melayu. So, orang Melayu akan lebih suka tinggal di kawasan yang ramai orang Melayu. Begitu juga dengan masyarakat Cina. Dia suka tinggal dengan kaum dia sahaja. Itu merupakan antara halangan dalam faktor sosial. Faktor kebudayaan. Antara halangan yang berlaku dalam faktor ini ialah masyarakat bergaul dalam kumpulan etnik sendiri dan mereka tidak terdedah dengan adat dan cara hidup etnik lain. Perbezaan kebudayaan meliputi agama, kepercayaan, adat resam dan cara hidup menjadi penghalang kepada perpaduan dan integrasi nasional. Perbezaan ini akan menimbulkan prasangka perkauman dan etnosentrism. Etnosentrism bermaksud dia merasakan bahawa kaum dialah yang paling bagus dan paling layak untuk dihormati. Padahal ada lagi kaum-kaum yang lain yang perlu dihormati. Faktor ekonomi. Antara halangan dia ialah jurang ekonomi yang ketara antara kaum di mana sebahagian besar ekonomi dikuasai oleh kaum Cina. Manakala kaum Melayu dan kaum Bumiputera yang lain banyak bekerja sebagai petani dan kaki tangan kerajaan. Perbezaan sosioekonomi ini telah pun menimbulkan rasa cemburu, sangsi dan tidak puas hati antara kaum. Disebabkan hal inilah maka berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Faktor yang keempat ialah faktor politik. Politik perkauman di mana satu parti untuk satu kaum, maka ianya akan dianggotai oleh satu kaum sahaja. Parti ini bebas menyuarakan pendapat dan tuntutan berteraskan kepentingan kaum masing-masing tanpa menghiraukan sensitiviti kaum yang lain. Hal ini akan menyebabkan semangat perkauman semakin membara. Contohnya, MIC untuk kaum India, MCA untuk kaum Cina dan UMNO kebanyakannya untuk kaum Melayu. Faktor yang terakhir ialah faktor media massa. Setiap kaum lebih suka menonton rancangan televisyen dan radio yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing.
Selain itu, permintaan terhadap akhbar juga mengikut komposisi penduduk di mana setiap kaum cenderung untuk memilih versi bahasa ibunda. Terdapat juga akhbar yang memainkan isu perkauman dengan membuat tuntutan yang jelas menyentuh dan mempertikaikan hak dan keistimewaan orang Melayu. Seterusnya kita akan pergi kepada langkah mengatasi masalah pemupukan perpaduan dan integrasi nasional. Langkah yang pertama ialah menyeragamkan dasar pendidikan. Dasar pendidikan di Malaysia menggunakan sukatan pelajaran yang sama, kurikulum yang sama, peperiksaan yang seragam dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Persamaan dan keseragaman dalam sistem pendidikan negara dapat mempercepatkan lagi perpaduan dan integrasi nasional. Langkah yang kedua, mengurangkan jurang ekonomi antar kaum. Pembahagian ekonomi mestilah dibuat dengan adil dan sesuai dengan keperluan sesuatu kaum. Keadilan ini mestilah mengambil kira taraf kemajuan kaum yang berada pada tahap yang berbeza. Selain itu, kerajaan turut membantu mana-mana kaum yang miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Mengamalkan toleransi budaya dan agama. Sesuatu kaum menerima keunikan budaya dan agama kaum lain seadanya. Memberi ruang kepada semua kaum untuk mengamalkan budaya dan agama masing-masing tanpa gangguan atau campur tangan daripada sesiapa. Ini bermakna kita memahami budaya kaum lain dan adat resam mereka. Dalam masa yang sama, mereka juga memahami adat resam dan budaya kita. Langkah yang keempat, berkongsi kuasa politik. Para pemimpin tiga kaum utama perlu menyedari bahawa tolak ansur dan perkongsian kuasa perlu dijaga dan dilaksanakan dengan adil bagi mengelakkan perebutan kuasa dan perpecahan. Bila adanya persefahaman dan tolak ansur dalam bidang politik ini, maka perebutan kuasa dan perpecahan tidak akan berlaku. Contohnya, jawatan penting dalam kerajaan seperti menteri-menteri ataupun timbalan menteri juga dipegang oleh pelbagai kaum. Bukannya satu kaum sahaja yang memegang jawatan penting dalam kerajaan. Kerusi pilihan raya bermakna kerusi pilihan raya umum yang dilakukan pada 5 tahun sekali ini akan meletakkan beberapa calon yang terdiri daripada pelbagai kaum. Semua elemen ini hendaklah berdasarkan kepada prinsip perkongsian kuasa. Langkah yang kelima ialah menerapkan aktiviti sukan sebagai alat perpaduan dan integrasi. Aktiviti sukan dapat memupuk perpaduan dan integrasi nasional kerana di dalam aktiviti tersebut berlakunya pergaulan dan hubungan secara langsung dapat mengeratkan lagi kerjasama serta menyemarakkan semangat perpaduan kaum. Sukan seperti MSSM dan SUKMA merupakan contoh bagaimana perpaduan dan integrasi nasional diwujudkan menerusi sukan. Part yang kedua merupakan sesi soalan STPM, di mana soalan STPM yang pertama pernah keluar pada STPM ulangan 2014 atau STPM 2015 untuk soalan 21. Soalannya ialah, selain dari aspek pemisahan fizikal, terdapat faktor-faktor lain yang menghalang pengintegrasian dan perpaduan kaum di negara ini. Ulaskan pernyataan ini. Berdasarkan kepada soalan, isunya ialah menghalang pengintegrasian dan perpaduan kaum. Fokus isunya ialah faktor yang menghalang integrasi dan perpaduan kaum. Untuk soalan ini, ada satu idea yang telah pun dinyatakan di dalam soalan, iaitu aspek pemisahan fizikal. Bila ada satu idea di dalam soalan, maka kombinasi soalan ini merupakan 1 tambah 4. Idea yang lain ialah faktor sosial, faktor politik, faktor ekonomi dan faktor sosio-budaya.
Contoh penulisan pendahuluan, pastikan ada isu dan juga fokus isu. Walaupun di dalam soalan itu ada idea, dalam pendahuluan jangan masukkan idea di dalam pendahuluan. Sekiranya pelajar letak, pendahuluan akan jadi salah. Penulisan pendahuluan, integrasi dan perpaduan merupakan satu perkara penting dalam mempertahankan kebebasannya sebagai sebuah negara yang berdaulat. Namun, negara tidak akan terlepas dengan pelbagai faktor yang menghalang pengintegrasian dan perpaduan kaum di negara ini. Bila ada idea di dalam soalan, bermaksud idea itu merupakan idea wajib dan wajib ditulis untuk perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua merupakan perenggan bagi idea yang pertama. Jadi, idea yang pertama atau idea wajibnya ialah aspek pemisahan fizikal. Sila lihat pada ayat yang pertama, bagi idea yang pertama merupakan perenggan yang kedua. Aspek pemisahan fizikal merupakan ideanya. Faktor merupakan fokus isu dan menghalang pengintegrasian dan perpaduan kaum merupakan isu. Di dalam ayat yang pertama, bagi idea yang pertama, wajib ada fokus isu dan juga idea. Bila ada semua tiga elemen ini, baru tepat. Huraian bagi idea yang pertama. Pemisahan fizikal bermaksud pemisahan antara semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak, pemisahan antara bandar dan luar bandar dan pemisahan tempat tinggal mengikut kaum. Untuk soalan ini, pelajar perlu tahu apakah maksud pemisahan fizikal. Sekiranya pelajar tidak memahami pemisahan fizikal itu apa, maka pelajar tidak boleh menghuraikan idea satu ini. Huraian yang kedua, pemisahan yang berlaku akan mengurangkan interaksi antara kaum, seterusnya mengurangkan persefahaman tentang adat, kebudayaan dan kepercayaan sesuatu kaum. Faktor yang kedua ialah faktor sosial. Jika dilihat kepada penulisan ayat yang pertama bagi idea yang kedua bermakna perenggan yang ketiga, saya terus tembak kepada idea dia. Dalam penulisan ayat ini tiada isu. Sebabnya kita dah tulis secara lengkap pada ayat yang pertama, idea yang pertama tadi. Jadi untuk idea yang kedua, kita boleh ringkaskan penulisan ayat yang pertama tadi. Huraiannya, kewujudan sekolah jenis kebangsaan yang menggunakan bahasa ibunda dan menempatkan pelajar dari kaum masing-masing telah mengakibatkan pelajar ini tidak terdedah dengan adat resam, kepercayaan dan kebudayaan kaum yang lain. Rentetan itu, ianya akan menyemarakkan sikap perkauman dan lebih kuat mempertahankan kepentingan kaum masing-masing melebihi kepentingan nasional. Faktor yang ketiga ialah faktor politik. Politik perkauman yang mengamalkan satu parti untuk satu kaum masih diamalkan di Malaysia. Parti ini bebas menyuarakan pendapat dan tuntutan berteraskan kepentingan kaum masing-masing tanpa menghiraukan sensitiviti kaum lain. Amalan ini sekiranya dibiarkan akan menyebabkan semangat perkauman semakin membara dan mungkin akan berlakunya beberapa insiden di luar kawalan seperti rusuhan kaum dan pergaduhan. Faktor yang seterusnya ialah faktor ekonomi. Jurang ekonomi yang ketara antara kaum telah menyebabkan berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Insiden ini berlaku kerana perasaan tidak puas hati dengan pengagihan ekonomi yang tidak seimbang antara kaum utama di negara ini. Pada ketika itu, sebahagian besar ekonomi dikuasai oleh kaum Cina, manakala kaum Melayu dan Bumiputera yang lain majoritinya bekerja sebagai petani dan kaki tangan kerajaan. Perbezaan sosioekonomi ini menimbulkan rasa cemburu, sangsi dan tidak puas hati antara kaum. Faktor yang terakhir ialah faktor sosio-budaya. Setiap kaum lebih mementingkan kebudayaan dan adat resamnya tanpa menghiraukan keperluan dan kepentingan untuk bercampur dan saling mengenali dengan kaum lain.
Kekurangan ini menyebabkan salah faham ketika berlakunya pertembungan budaya atau berlakunya tindakan yang dianggap tidak menghormati adat resam dan kebudayaan kaum lain. Di bahagian penutup, kita mulakan dengan istilah kesimpulannya. Jelaslah bahawa merupakan kata penegas. Jadi, untuk penutup mesti ada isu, fokus isu dan sedikit cadangan daripada penulis. Penulisan cadangan akan diikuti dengan istilah agar, haruslah, supaya itu menunjukkan cadangan. Contoh penulisan penutup. Kesimpulannya, jelaslah bahawa faktor yang menghalang pengintegrasian dan perpaduan kaum di negara ini haruslah ditangani dengan segera agar keamanan dan kesejahteraan negara dapat dikekalkan dalam tempoh yang panjang. Soalan yang bertemakan integrasi dan perpaduan pernah keluar pada STPM Ulangan 2016 dan STPM 2017 bagi soalan 22. Soalannya, perpaduan kaum memainkan peranan yang penting untuk menjamin keamanan negara. Lantaran itu, kerajaan hendaklah melaksanakan pelbagai langkah untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum di negara ini. Jelaskan. Berdasarkan kepada soalan, ada 3 ayat di dalam soalan ini. Kita lihat kepada ayat yang pertama. Perpaduan kaum memainkan peranan yang penting. Penting merujuk kepada kepentingan perpaduan kaum. So, penting merupakan fokus isu yang pertama. Ayat yang kedua merupakan fokus isu yang kedua, iaitu langkah untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum di negara ini. Untuk isu pula, kita akan lihat ayat yang pertama. Isunya merupakan perpaduan kaum, bermaksud kepentingan perpaduan kaum. Untuk ayat yang kedua, isunya ialah langkah menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum di negara ini. Jadi, apa yang pelajar perlu tahu, setiap fokus isu ini mempunyai isu yang berbeza. Fokus kepentingan langkah, tetapi isunya ada sedikit perbezaan. Jadi pelajar, jalan paling selamat pelajar ikut isu bagi setiap ayat-ayat tersebut. Sekiranya soalan itu memiliki 2 fokus isu, bermaksud kombinasinya akan menjadi 3+2 atau 2+3. Fokus isu yang pertama iaitu kepentingan. Jawapannya menjamin keamanan negara, perkembangan ekonomi yang pesat dan meningkatkan imej negara. Untuk fokus isu yang kedua merupakan langkah. Contoh jawapannya ialah mengadakan kempen kesedaran mengenai perpaduan dan mengadakan aktiviti kemasyarakatan. Seperti biasa, dalam penulisan pendahuluan pastikan ada fokus isu dan juga isunya. Negara yang memiliki kepelbagaian kaum harus menekankan kepentingan perpaduan kaum. Oleh itu, kerajaan haruslah melaksanakan pelbagai langkah untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum di negara ini. Penulisan ayat yang pertama bagi idea ini, pastikan pelajar ada isu, fokus isu dan juga idea. Isu bagi kepentingan, kita akan ikut ayat yang pertama tadi, iaitu perpaduan kaum. Perpaduan kaum amat penting untuk menjamin keamanan negara. Setiap kaum harus bertolak ansur dan saling menghormati untuk mengekalkan keadaan aman dan sentosa di negara ini. Tambahan pula, keamanan negara dapat dijamin jika semua kaum dapat mengelakkan perasaan syakwa sangka dan cemburu antara kaum. Jika amalan ini terus diamalkan, ianya akan membawa pelbagai kebaikan lain kepada masyarakat dan negara. Kepentingan yang kedua ialah perkembangan ekonomi yang pesat. Perpaduan yang utuh dalam sesebuah negara akan menarik kemasukan pelabur asing. Pelaburan yang tinggi dapat membuka peluang pekerjaan kepada rakyat di negara ini.
Sehubungan itu, perkembangan dalam pelbagai sektor ekonomi dan kerjasama yang erat dalam bidang ini akan memesatkan lagi perkembangan ekonomi yang seterusnya akan meningkatkan pendapatan negara. Kepentingan yang ketiga ialah meningkatkan imej negara. Sebilangan besar negara di dunia mencontohi Malaysia sebagai sebuah negara yang mampu mengekalkan keharmonian dan kemakmuran bersama walaupun hidup dalam kalangan masyarakat yang berbilang bangsa, agama dan budaya. Pandangan positif rakyat antarabangsa terhadap Malaysia ini harus dipelihara agar imej negara ini sentiasa dipandang tinggi. Untuk idea yang keempat ini merupakan fokus isu yang kedua. Jadi, isunya mestilah mengikut ayat yang kedua dalam soalan tadi, iaitu menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum di negara ini. Justru bagi menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum di negara ini, pelbagai langkah telah dilaksanakan seperti mengadakan kempen kesedaran mengenai perpaduan. Kempen kesedaran ini dilakukan untuk meningkatkan kesedaran umum mengenai kepentingan perpaduan, kesan sekiranya perpaduan tidak diamalkan dan langkah mengekalkan perpaduan. Maka, penglibatan media massa seperti media sosial dan media elektronik amat membantu untuk menyalurkan pelbagai maklumat kepada masyarakat. Langkah yang terakhir ialah mengadakan aktiviti kemasyarakatan. Aktiviti yang menggalakkan interaksi antara kaum seperti program gotong royong, rumah terbuka sempena perayaan dan sukan rakyat dapat memperkasakan lagi perpaduan kaum di negara ini. Sebagai contoh, semasa kerajaan mengadakan majlis rumah terbuka, seluruh rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum memberi komitmen yang tinggi untuk menjayakan majlis ini. Penutup. Kesimpulannya, jelaslah bahawa perpaduan kaum haruslah dijaga kerana ianya amat penting dalam kehidupan rakyat berbilang kaum di negara ini. Maka, pelaksanaan pelbagai langkah haruslah diteruskan agar semua pihak dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Pada STPM Ulangan 2017 dan STPM 2018, tema integrasi dan perpaduan pernah keluar pada soalan yang ke-22. Soalannya, sistem persekolahan mampu memupuk perpaduan kaum di negara ini. Namun demikian, peranan pelbagai pihak lain tidak boleh diketepikan. Jelaskan. Isu bagi soalan ini ialah memupuk perpaduan kaum. Fokus isunya sama ada kita menggunakan istilah peranan atau pihak. Dalam soalan ini ada satu idea, iaitu sistem persekolahan. Istilah yang sesuai bagi sistem persekolahan ialah peranan sistem persekolahan. Sebabnya, sistem persekolahan dengan pihak sekolah merupakan dua perkara yang berbeza. Soalan ini akan jadi bermasalah sekiranya pelajar menggunakan istilah yang tidak sesuai bagi sistem persekolahan. Jadi, soalan ini akan menguji pelajar sama ada pelajar menggunakan istilah peranan ataupun pihak. Peringatan bagi pelajar, sekiranya idea di dalam soalan itu menggunakan sistem persekolahan, pelajar tidak boleh mengubah kepada pihak sekolah. Salah sama sekali. Gunakan istilah sistem persekolahan juga. Sekiranya soalan itu ada satu idea bermaksud kombinasinya akan menjadi 1 tambah 4. Idea yang lain ialah pihak ibu bapa dan penjaga, pihak kerajaan, pihak masyarakat dan pihak media massa. Contoh penulisan pendahuluan bagi soalan ini, perpaduan kaum merupakan salah satu agenda utama dalam membina negara bangsa di Malaysia. Oleh itu, peranan pelbagai pihak diperlukan bagi memastikan agenda ini boleh dicapai sebaiknya. Pihak pertama yang memainkan peranan untuk memupuk perpaduan kaum di negara ini ialah sistem persekolahan.
Sistem persekolahan merangkumi aspek kurikulum dan core kurikulum. Kurikulum merupakan bidang akademik yang perlu dikuasai oleh murid seperti mempelajari subjek bahasa Melayu dan sejarah. Core kurikulum pula merangkumi badan beruniform, kelab persatuan dan permainan. Menerusi aktiviti core kurikulum, pelajar dapat menyertai pertandingan bola sepak bersama-sama dengan kaum yang lain. Sorakan dan semangat semasa pertandingan tersebut dapat menyatukan pelajar pelbagai kaum. Pihak yang kedua ialah ibu bapa dan penjaga. Ibu bapa dan penjaga sering menjadi ikutan anak-anak dalam pelbagai keadaan. Contohnya, ibu bapa yang menunjukkan pergaulan baik sesama jiran yang berlainan kaum dan agama akan menjadi ikutan anak-anak. Semasa sambutan Tahun Baru Cina, ibu bapa dan penjaga turut menghadiri rumah terbuka yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Secara tidak langsung, anak-anak akan didedahkan dengan budaya dan adat bersam masyarakat Cina di Malaysia. Selain itu, pihak kerajaan juga dapat memupuk perpaduan kaum di negara ini. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai ideologi untuk memupuk perpaduan kaum, antaranya adalah menerusi ideologi rukun negara. Prinsip kelima rukun negara kesopanan dan kesusilaan menekankan personaliti dan tingkah laku seseorang. Sifat individu yang bersopan santun dan bertata susila amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Tambahan pula, pihak masyarakat turut berperanan untuk memupuk perpaduan kaum di negara ini. Peranan masyarakat dapat dizahirkan melalui nilai-nilai murni seperti mengamalkan silap saling hormat menghormati adat dan budaya masyarakat setempat. Sebagai contoh, perpaduan kaum dapat dilaksanakan menerusi aktiviti gotong royong di kawasan perumahan. Semasa aktiviti ini dilaksanakan, masyarakat pelbagai kaum akan berinteraksi sesama mereka dan saling mengenali. Akhir sekali, pihak media massa. Media massa seperti media cetak dan media elektronik boleh menggunakan saluran mereka untuk mempromosikan perpaduan kaum di negara ini. Sebagai contoh, saluran televisyen TV3 boleh menayangkan filem suatu ketika yang bertemakan perpaduan menerusi sukan bola sepak. Menurut pengarahnya, tujuan naskah ini dihasilkan adalah untuk memberi inspirasi dan memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat tempatan. Kesimpulannya, jelaslah bahawa peranan berbagai pihak sangat dituntut dalam usaha memupuk perpaduan kaum di negara ini. Usaha ini perlulah diteruskan agar negara kekal aman dan harmoni. Itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih.